Okey, rujukan utama kita adalah buku teks Fizik tingkatan 5. Okey, bila nampak skrin cikgu? Okey, tadi siapa yang masuk awal? Okey, terima kasih. Okey, yang masuk awal tadi cikgu ada hidangkan awak satu video. Okey, video yang menunjukkan ada jambatan kita nampak macam jambatan gantung lah sebab dia jauh antara satu sama lain. Dan di tengah-tengah tu ada satu macam paksi lah tolong pegang dia punya kabel-kabel tu supaya jambatan tadi stabil dan tak runtuh. Okey, dan tak runtuh. Ini adalah jambatan di Langkawi. Okey, nama jambatan ni Sky Bridge di Pulau Langkawi, Kedah. Okey, ini adalah jambatan melengkung yang terpanjang di dunia. Maksudnya jambatan ni bukan kaleng-kaleng, jambatan hebat di mana jambatan ni stabil. Jadi apa yang menyebabkan jambatan ni stabil? Inilah yang akan kita belajar hari ini. Maksudnya daya-daya yang terlibat. Kalau kita tengok, kita perhatikan kat sini ada kabel, banyak kabel dan banyak sudut dia. Bagaimana dia dapat hasilkan satu jambatan yang tidak goyang, tak runtuh. Okey. Jadi untuk bab ni kita akan belajar 4 bahagian. Yang pertama ialah, kalau awak tengok textbook yang pertama adalah daya paduan, di mana ada 2 ataupun lebih daya yang kita akan gabungkan. Kemudian leraian daya adalah hasil daripada gabungan daya tu, kita akan bahagikan daya kepada beberapa bahagian. Yang seterusnya adalah keseimbangan daya, iaitu melibatkan daya berada dalam keadaan yang stabil kita panggil dia seimbang lah. Dan yang terakhir adalah kekenyalan. Kekenyalan ni dia melibatkan spring. Okey. So bahagian seterusnya yang kita akan tengok adalah daya paduan lah. Okey, yang pertama ni adalah daya paduan. Okey, kalau masuk exam, perkara biasa, perkara yang paling paling senang sekali yang akan dia tanya adalah definisi. So dia akan tanya yang paling senang sekali adalah daya paduan lah. Apa maksud daya paduan? Macam tu. Kalau kita nak jawab apa dia daya paduan, daya paduan ni adalah gabungan gabungan 2 atau lebih daya. Okey, menghasilkan satu daya, akhirlah daya paduan kita panggil dia. Okey, kecilkan sikit. Minta maaf tak boleh nak buka slide share, tak boleh. So awak besarkan kat skrin awak lah. Okey, ada 2 daya yang sama magnitude pada arah bertentangan. Okey, ingat kalau dalam fizik kita kena consider 2 perkara. Yang pertama magnitude, yang kedua adalah vektor. Arah dia. Okey, magnitude maksudnya nilai. Okey, yang pertama nilai, yang kedua kita tengok arah. Kalau kedua-dua nilai itu besar tapi arahnya bertentangan, ia akan saling menghapus antara satu sama lain. Okey, tapi sekiranya arahnya sama, maka dia akan ditambah. Okey, dia akan ditambah. Jadi daya paduan, okey, ini definisi daya paduan. Daya tunggal yang mewakili jumlah, okey, secara vektor lah. Tapi dalam exam tak payah sebut secara vektor, awak sebut mewakili jumlah 2 atau lebih daya. Maksudnya boleh jadi 2, boleh jadi 3, 4, 5 daya, banyak daya lah. Okey, yang bertindak ke atas sesuatu objek. Jadi kalau paling mudah sekali kita boleh perhatikan kenderaan ayah awak lah, naik kereta. Okey, kalau ayah bagi daya ke depan 100 Newton, tapi ada satu lagi daya yang melawan dengan arah tersebut, kita panggil dia daya geseran ataupun daya yang datang daripada angin. Okey, semua daya tersebut kita kena campur dan kita tengok hasil akhir dia berapa. So dalam kes ni kita ada beberapa daya lain lah. 50 Newton ni mungkin hasil tambah daripada angin ataupun geseran daripada lantai. Jadi daya paduan ataupun daya akhir lah, total lah adalah 50 Newton. So daya paduan ni kiranya macam kalau kita ada duit tu, kalau meniaga kita cakap untung bersih. Untung bersih tu apa? Untung bersih tu lepas kita dah tolak segala-gala kos. Okey, malam tu awak dapat RM500. Okey, nak tutup kedai dapat RM500. Tapi bukan RM500 tu adalah untung bersih. RM500 tu nak tolak pekerja. Okey, pekerja ada 2 orang. Okey, 2 orang tolak RM1. Seorang RM50. Lepas tu nak tolak duit ais.
Ice cube katakan awak beli RM10, lepas tu benda-benda lain. Dan last yang tinggal kat awak bawa balik malam tu hanyalah RM200. Contoh. So RM200 tu adalah untung bersih. So daya paduan ni bahasa mudahnya daya bersih lah ataupun net. Okay, net force. Tapi kita guna perkataan daya paduan lah. Okay, untuk tepatnya adalah daya paduan. Okay, jom kita tengok awak punya bahan yang telah kita print. Okay, daya paduan. Untuk situasi pertama, kita nak tengok objek yang pada arah yang sama. Okay, di sini kita highlightkan perkataan arah sama. So, kalau arahnya sama, maka awak akan tambah. Okay, arah sama maksudnya kita akan tambah. Okay, kalau arah dia berbeza, kita akan tolak. So, dalam fizik, selalunya yang sebelah kanan, nilainya adalah positif. Okey. Yang sebelah kiri negatif. So apa yang sebelah kanan sekarang ni? 5 Newton sebelah kanan, 12 Newton pun sebelah kanan. Jadi total bagi daya yang bertindak ke sebelah kanan ialah 17. So kita assume kedua-duanya positif. So 12 plus dengan 5. Okey. Jadi dua-dua tu positif, jadi jawapan akhir kita pun positif 17. Okay, positif tu maksud dia apa? Positif maksudnya arahnya, okay, objek tersebut bergerak ke kanan. Okay, positif tu ke kanan dengan daya sebanyak 17 Newton. Itu maksud dia. Okay. Okay, seterusnya untuk satu objek yang melibatkan dua daya. Okay, daya pertama ni adalah kuda. Kuda tu dia tarik kereta tolak ni dengan daya 500 Newton. So sebelah kanan kita anggapkan dia positif lah. Kemudian dibantu oleh seorang peladang, dia tolak juga. Bila dia tolak maksudnya dia pun bagi daya ke sebelah kanan. Okay, kuda sebelah kanan, peladang pun bagi sebelah kanan. So kedua-duanya positif. So bila kedua-duanya positif, kita just tambah. Okay, 500 tambah 200. So jawapan kita 700 Newton. Okay, mudah kan? So selalunya soalan macam ni naik dalam soalan objektif lah, yang mudah-mudah dan markah yang rendah. Okay, untuk pengetahuan awak, SPM yang paling latest ni, yang 2021 punya calon, semua jawapan yang melibatkan pengiraan, awak mesti kena letak unit. Okay, so Newton di sini maksudnya unit untuk daya. Okay, saya okey, seterusnya sekiranya melibatkan dua daya tapi pada arah yang bertentangan. Kalau arah bertentangan, cikgu sebut tadi, kalau ke sebelah kanan, nilai magnitude dia adalah positif 12. Manakala untuk sebelah kiri, kalau sebelah kiri maksudnya negatif 5. So bila kita tambah negatif 5 dengan positif 12, maka kita akan dapat positif 7. Okey. Positif maksudnya bergerak ke kanan dengan daya 7 Newton. Okey, sampai setakat tu ada masalah tak? Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Cikgu rasa yang tu bahagian yang mudah lah, bahagian yang basic. Okey, seterusnya kita tengok kalau kali ni kuda tu nak bergerak tapi peladang tu tak benarkan dia bergerak, maka dia akan tarik ke belakang dengan satu daya sebanyak 200 Newton. Okey. So, kalau kuda tu bergerak ke kanan 500 Newton, so dia positif 500. Kemudian dia tarik dengan daya 200, maksudnya kat sini tolak ke belakang lah 200.
Jadi negatif 200 tambah 500, kita akan dapat positif 300. Maksudnya 300 Newton ke sebelah kanan. Okay, 300 Newton ke sebelah kanan. Okay, untuk aktiviti seterusnya, kita nak tengok. Sekiranya kita ada dua daya, tetapi daya tersebut dia berserenjang ataupun pada arah yang tak selari lah. Kalau tadi tu satu kanan ataupun dua-dua kanan, satu kanan, satu kiri. Jadi maksudnya dia duduk pada satu paksi. Okey, pada satah yang sama. Tapi kali ni dalam satu satah yang arah dia berserenjang ataupun ada sudut tertentu. Okey. Yang ni kita tengok yang mudah dulu, iaitu pada arah yang berserenjang. Berserenjang maksudnya ialah paksi dia berada pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey. Berserenjang tu maksudnya paksi X dengan paksi Y dia tu 90 darjah macam tu lah. Okey, dua-dua daya yang bertindak tu 90 darjah. Okey. Seterusnya untuk memastikan daya-daya yang bertindak dapat menghasilkan satu daya paduan, kita mesti lengkapkan dulu gambar rajah segi 4 dengan sisinya. Okey. Maksudnya tadi kita ada dua daya saja. Kita ada daya 6 Newton dan 8 Newton. Okey, kita ada daya 8 Newton dengan 6 Newton. So, apa yang kita nak buat ialah kita nak tutup lah dia. Nak tutup. Kita tutup bagi dia jadi segi 4 sama lah. Segi 4 sama. So, kat sini awak tutup. Allah, terpadam. Okey. Ini. Dan sini. Kita tutup. Okey, bila kita tutup, maka kita ada dua penjuru. Okey, dua penjuru. Ini penjuru yang pertama. Ini penjuru yang kedua. Okey. Penjuru pertama dengan penjuru kedua ni bila kita gabungkan, bila kita sambungkan, maka yang tengah-tengah ni kita panggil dia daya paduan. Okey, daya paduan. Jadi untuk mencari daya paduan, mudahnya sekiranya daya-daya kita ni bertindak pada arah berserenjang, mudahnya adalah kita menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Kita gunakan teorem Pythagoras. So, apa dia teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras ni matematik yang kita hafal. Kalau sini 3, sini 4, maka tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah dia 5 macam tu. Okey, ataupun kalau tak hafal, awak boleh guna formula lah. Okey. So, di sini, macam mana nak cari daya paduan kat tengah-tengah ni? Awak susun balik supaya dapat satu segitiga macam teorem Pythagoras lah maksud dia. Jadi kalau kita tengok dia punya segitiga tu macam ni, maka tak nampak segitiga dia tu. Jadi kita susun. Okay, kita susun. Yang ni, yang 8 Newton tu sebelah kanan. Okay, diikuti oleh 6 Newton. Okay. So, yang tengah-tengah tu daya paduan dia. Okay. So, sini 6, sini 8, maka tengah ni 10. Di sudut antara penjuru dengan satu sisi segi 4 tepat tersebut pun awak boleh kira. Guna apa ni? Guna cos. Okey, macam mana nak cari cos? Ingat balik. Nak cari untuk nilai cos. Okey. Kalau cos, okey, kita ada 3 segi dulu 3 sisi. Ini segi 3. Cikgu tak pasti awak panggil apa. Cikgu panggil yang mudah untuk cikgu lah. Yang ni cikgu panggil dia tentang. Cikgu nak mudah, cikgu panggil tentang lah. Kalau awak panggil opposite kan. Ni adjacent, cikgu panggil sebelah. Sini cikgu panggil dia hypotenuse. Okey. So, cikgu panggilnya ni H. Yang tentang, yang tinggi ni, yang tegak tu, T lah. Yang bawah, kita panggil dia S. Okay. Kalau cos, cikgu ingat macam ni tau. Kawan, saya hantu. Nakal kawan-kawan . Cos sama dengan
sebelah bahagi dengan hipotenus. Awak ingat macam mana? Suka hati awak lah. Awak gunalah petua yang awak ingat tu. Cikgu ingat petua cikgu macam ni. Okey, so kalau cikgu tak guna sin, cikgu ada nilai lain. Sin tak saya takut hantu. Takut tapi kawan lah. Kawan saya hantu. Saya takut hantu. Saya takut hantu. So T per H. Atau kalau cikgu hanya ada bahagian lain, cikgu boleh guna tan, tangent. Tak tahu sudah. TTS, tak tahu sudah. So tak tahu sudah, kawan saya hantu, saya takut hantu. Tak boleh takut hantu, ini untuk nak ingat, nak mudah ingat saja. Okey, so berbalik daripada soalan tadi. Di sini kita ada apa? Okey, kita ada yang tegak ni. So yang tegak ni kita panggil dia tentang lah tadi. Okey, yang bawah ni cikgu panggil dia sebelah. Kita nak cari sekarang ni adalah sudut kat sini kan? Sudut sini. So bila kita nak cari sudut dekat situ, kita dah ada tentang dengan sebelah. Maknanya kita boleh gunakan tentang dengan sebelah. Tentang dengan sebelah ataupun sebelah dengan hipotenus. Okey, mana-mana yang awak boleh guna. Kalau awak nak guna cos, awak mesti ambil kawan saya hantu. Sebelah dengan hipotenus. Jadi awak kena gabungkan 8 dengan 10. So cos theta 8 per 10 awak dapat 0.8 tu, awak kena tekan kalkulator. Ambil kalkulator nak tekan macam mana? Ambil kalkulator sekarang. Okay, bila kita dapat cos theta sama dengan 0.8, awak ambil kalkulator, awak tekan shift yang bahagian atas tu, cos answer. Okay, shift cos answer. Answer tu maksudnya kita masukkan nilai 0.8 tadi lah. Maka awak akan dapat ini jawapan dia untuk sudut di bahagian bawah ni. Okey. Kalau lah tak ada nilai 10, tak reti nak dapat 10 macam mana, hanya ada T dengan S saja, pun awak masih boleh cari. Kita nak guna apa? Kita boleh guna tan. Tak tahu sudah. Okey, so ambil 6 bahagi 8. Okey. Tengok dapat apa? Tan 6 per 8 awak dapat 0 per something. So lepas kita tekan kalkulator, jawapan dia akan sama. Okey. Jawapan dia sama. So kat mana shift? Ni shift kat bahagian atas ni. Atas tu yang dia tulis shift tu. Okey. Kalau cikgu try tan lah. Sorry cikgu tak install. Ni suami cikgu punya laptop. Nanti cikgu akan guna cikgu akan guna kalkulator dalam ni sekali lah. Okey, tan 6 bahagi 8, kita akan dapat 0.013. So shift, tak nampak. Tan answer. Okey, kita akan dapat 0.75 kat sebelah sini. Kat mana? Sini. Okey, nanti awak try lah. Okey. Nanti cikgu guna kalkulator sekali dengan awak. Saya tak nampak. Okey, kalau nak selamat guna cos lah, paling mudah sekali. Okey. Tekan shift cos 0.8 dapat 36.9. Okey, seterusnya ini dah selesai. Okey, kita tengok yang ni. Kita nak tentukan daya paduan tasik apabila dua daya bertindak pada satu objek tadi tu kita dah dapat dah. Sekarang ni kita nak tengok sekiranya daya paduan yang terhasil lah. Macam mana daya paduan yang terhasil? Kalau objek tersebut tidak berserenjang, maksudnya dia tak duduk dalam keadaan 90 darjah macam tu. Dia duduk sengit macam ni. Dia duduk sengit. So maksudnya sudut yang kat tengah ni maybe boleh jadi 50, boleh jadi 40, boleh jadi 30. Okay. So yang ni kalau dia berserenjang 90 tu tak apa. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Ini case kalau tak berserenjang. So kalau tak berserenjang, secara basicnya, kalau kita buat eksperimen yang kecil, nilai dia kecil, magnitude dan arah daya dia tu kita boleh nampak pada kat mana dia bergerak. Jadi kalau kita punya tangan tu kita nampak sengit macam ni. Sengit macam tu. Jadi maksudnya dia ada sudut tertentu kan. Jadi nanti dia akan bergerak. Bongkah ni akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, tapi pada daya yang berapa?
Kita tak tahu daya sebelah sini katakan berapa dia tak boleh just campur. Kalau sebelah sini ada 10 Newton, sini 10 Newton, dia tak boleh dekat sini 20 Newton. Tak jadi. Okey, dia tak jadi 20 Newton sebab kalau dua-dua daya tu duduk selari, baru dia boleh jadi 20 Newton. Jadi macam kes yang mula-mula tadi tu. Okey, macam ni. Dua-dua bergerak ke sebelah kanan. Sudut mereka sama. Okey. Jadi mereka berserenjang dalam keadaan berserenjang pula satu arah lah. Okey, tak ada sudut, maka kita boleh campur terus. Ini kes yang tidak berserenjang. Okey. So ada beberapa kaedah, ada 2 kaedah lah. Akan kita tengok sekejap lagi. So kaedah ni memerlukan awak menggunakan pembaris, protractor dan pensel. Okey. So ada 2 kaedah. Kaedah pertama kita panggil dia kaedah segi 4 selari. Untuk yang berserenjang pun kita boleh guna yang ni. Okey. Satu lagi kaedah adalah kaedah segitiga. Okey, kaedah segitiga. Okey, seterusnya adalah daya paduan yang melibatkan 2 daya menggunakan kaedah segi 4 selari. Okey, mula-mula sekali awak mesti nak kena guna pembaris dan protractor. Kita akan lukis 2 daya F1 dan F2 dari satu titik yang sama. Kemudian kita akan andaikan dia dengan satu nilai. Okey, cikgu ambil ruang kosong. Okey, di sini kita ada satu daya 1000 Newton. Kata awak tak boleh lukis 1000 cm terus awak kena letakkan 1000 Newton tu bersamaan dengan apa. Yang mudah lah. So kalau cikgu bagi 1000 ni mungkin cikgu bagi dengan sama dengan 10 cm. Okey. So 1000 Newton. Okey. 1000 Newton sama dengan 10 cm. Okey, kalau 2000 kalau rasa panjang sangat, tak mau guna 10 cm, nak kecilkan lagi pun boleh. Okey. Tak mau guna 1000 Newton, 1000 Newton kita boleh samakan dia dengan 5 cm pun boleh. Okey. Maknanya 1 cm ni bersamaan dengan 200 Newton. Okey. So kalau yang satu lagi tu daya yang satu lagi tu ialah 2000 Newton. So, panjang mana yang awak nak garis? Awak mesti ambil panjang yang menggunakan perkadaran yang sama. So, 2000 Newton sama dengan 10 cm. Okay. Kemudian, awak kena ambil protractor. Awak kena tengok sudut ni. Berapa sudut ni? So, awak akan lukis satu segi 4 selari lah. Segi 4 selari. Dia macam seolah-olah awak ada buat satu, apa kita panggil? Kita panggil apa ni macam bagi dia jadi selari lah. Okay, awak guna satu sudut yang sama, mesti sama ni. Sudut dia mesti sama semua. Okey, untuk hari ni, cikgu minta maaf sebab cikgu tak nak buka slideshow lah. Slideshow cikgu tak boleh buka. Kalau cikgu buka slideshow, awak tak boleh nampak slideshow. Cikgu tak tahu pasal apa. So cikgu akan guna PDF nanti untuk nak tunjuk. Tapi dia ada langkah-langkah dia. So untuk yang bahagian segi 4 selari tu, cikgu akan tunjuk pada pelajaran akan datang. So hari ni cikgu nak habiskan dulu bahagian
pengiraan yang bahagian bawah. Okey. So untuk segi 4 selari kena guna protektor. Cikgu akan keluarkan protektor dengan pembaris. Okey. Yang ni cikgu nak tunjuk ke awak secara teorinya lah dahulu Secara teorinya dahulu. Kalau kita dapat dua daya pada satu sudut 60 darjah. Okey. Pada 60 darjah. Okey. Kalau kita ada 60 darjah macam ni, awak kena ambil pembaris, awak ukur, awak ambil dulu dia punya sudut. Kadang-kadang tak bagi tau. Kadang-kadang tak bagi. So kalau dia bagi dekat kertas soalan tu memang betul, tak apalah. Kalau dia tak tahu dia bagi berapa sudut, awak kena ambil protektor, ukur dulu. Okey. Bila kita dah ukur guna protektor, okey, kita dah ukur guna protektor, maka kita akan buat satu lagi garisan kat sini, 12 Newton juga. Maksudnya, kalau tadi awak lukis 12 Newton tu bersamaan dengan 12 cm, atas ni pun kena 12 cm juga. Okay, atas ni pun kena 12 cm juga. So, kalau bawah ni dia selari dengan lantai, mengufuk, atas ni pun sama juga. Jangan bagi dia sengit. Okay, jangan bagi dia sengit. Okay, lukis betul-betul 12 cm. Kalau awak guna 6 cm, atas pun 6 cm. Ikut perkadaran yang awak suka lah. Awak rasa kalau nak buat pendek, buat pendek. Okay. So, untuk nak buat yang dia punya panjang bagi yang 5 Newton ni pula, awak kena pastikan sudut dia sama. Sini 60. Sini akan jadi 60 juga. Jadi, awak akan lukis atas ni panjang dia. Kalau sini 6 cm. Atas ni pun 6 cm. Sini 5 cm. Sini 5 cm. Ini akan jadi 60 darjah juga. Dia ambil protektor, awak tak boleh lukis salah. Sebab kalau lukisan awak tak betul, dia tak jadi selari macam tu, maka awak punya panjang yang kat tengah-tengah ni, yang kat tengah-tengah ni nanti akan salah. Jadi kalau kita dah lukis dia bagi selari, atas sama panjang dengan bawah, yang sebelah 5 Newton tu sama sengit, maka kita akan dapat satu sudut, bahagian hujung sebelah kanan. Okay, hujung sekali ni dengan hujung yang permulaan tadi asalan dia tu. Dua-dua hujung tu bila kita sambung, yang tengah-tengah tu kita panggil dia daya paduan. So yang ni adalah daya paduan. Okay, so awak ambil pembaris, ukur, letak pembaris dekat hujung ni sampai hujung sini. Katakanlah awak dapat 7.5 cm. Ambil pembaris 7.5 cm. Cek balik. Tadi 12 Newton sama dengan 6 cm awak buat. Maksudnya 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Maknanya sekarang kalau 7.5 cm, maka awak kena ambil 2 ni, darab dengan 7.5. Maka kita akan dapat 15 Newton. Kunci tak? Okey, sekali lagi ya. Untuk kaedah segi 4 selari, kita guna protektor, kita ambil dulu sudut. Kemudian kita akan lukis garisan yang selari. Okey, garisan yang selari itu pula panjang dia mestilah ikut pergadaran yang kita guna. Kalau kita gunakan setiap 1 cm bersamaan dengan 2 Newton, yang ni pun sama jugalah. Untuk 5 Newton mesti bersamaan dengan 2.5 cm. Jadi daya paduan yang tengah-tengah tu, lepas kita dah dapat dah nilai daripada pembaris tadi, kita tengok balik perkadaran dia. Okay, kena darab. Ada yang dapat 7.5 cm terus dia anggapkan sebagai 7.5 Newton. Salah lah. Kalau dia nak buat macam tu boleh. Boleh. So, kalau 12 Newton, terus kena lukis 12 cm. Sini 5 Newton, 5 cm. Dan nanti awak akan dapat satu segi 4 selari yang sangat besar. Besar sangat. Besar tak kisah, cuma kadang-kadang bila terlalu besar, kita risau tak cukup kertas lah. Kertas kita akan jadi, jawapan kita tu jadi macam tak berapa nak cantik. Tapi kalau sekadar 7.5 cm tu, kertas kita masih okey sebab kertas kita lebih kurang dalam 30 cm lah panjang atas, tapi yang lebar tepi tu tak sampai. Okey. So ini adalah, yang tadi tu kita panggil dia kaedah segi 4 selari ya. Yang kedua ni adalah kaedah segitiga. Segitiga ni pun sama juga, kita guna kaedah tu dan cara dia
adalah kita susun balik ikut arah anak panah. Okay, ikut arah anak panah. So kalau sini kita nampak anak panah ni sebelah kanan. Okay, sebelah kanan. Maka dia punya daya dia mestilah berterutan. Maksudnya kalau selepas sebelah kanan ni dia mesti yang atas ni pula mesti anak panah. Macam tu. Jadi kita susun balik siapa yang duduk kat sini? Yang duduk kat sini adalah 5 Newton lah. Tapi masih guna kaedah yang sama juga macam tadi. Guna perkadaran. Kalau 12 Newton tadi 12 cm, so 5 Newton ni 5 cm. Okay. Jadi awak tutup lah atas ni dan dia punya daya paduan yang tengah-tengah ni juga. Okay. Saya guna kaedah yang tadi. Okay, jadi untuk kaedah segitiga nak cari daya paduan ni, kita susun balik dia punya arah bagi daya tu lah. Okay. Kita susun balik. Nanti bila kita buat soalan SPM, kita akan jumpa. Kita tengok betul-betul kat mana yang kita nak fokus tu. Sekarang ni untuk pengetahuan dulu. Kita belajar secara basic lah. Okay. Pengetahuan asas awak. Okay, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak lengkapkan rajah untuk menunjukkan daya paduan menggunakan kaedah segitiga. Okay, kita ada dua daya. Kali ni daya kita dia buat bentuk macam ni. Lepas 5 Newton, 2 Newton macam tu. So yang tengah-tengah ni, okay, kita sambung daripada yang mula ni sampai sini. Kayaknya kalau kita belajar tajuk yang bab tingkatan 4 dulu tu, dia macam sesaran lah kan. Yang ni jarak, 5/2 tu jarak, yang ni sesaran. Dia macam shortcut. Okay, ambil jalan tengah. Jalan tengah. So dekat sini ada lagi macam tu. Okay, kalau kita tutup dia macam tu lah. Dan sekali kaedah segitiga ni nampak macam segi empat selari jugalah, sebab nak lukis dia sudut ni mesti sama dengan sebelah sini. Kalau sini 120, sini pun 120. Okey. Lepas tu awak nak lukis, lepas tu nak kena ukur balik yang tengah-tengah ni, sama juga. Okey. Sekarang ni kita nak sekarang ni bahagian yang untuk lukisan segi empat selari dengan segitiga tu, cikgu akan bagi satu lagi latihan pada pelajaran akan datang. So sekarang kita nak pergi terus ke bahagian lift. Okay, bahagian lift. Kalau awak tengok untuk kuda tadi, dia ada pergerakan sebelah kanan. Lepas tu ada pula peladang tolak dia kan. Maksudnya dia berada dalam keadaan tertolak. Maksudnya dia ada dua daya yang bertindak pada arah yang sama, so kita tambah. Sekarang ni dalam case lift, kita ada lift yang sedang bergerak, okay, yang mana jumlah berat lift dan penumpang dia ialah 6,400 Newton. Maksudnya lift tu sendiri campur dengan orang yang duduk dalam tu 640 kg lah, lebih kurang. Okay, 640 lebih kilogram. Okay, bila kita nak cari daya, maksudnya kita kena darab dengan 9.81 dan awak akan dapat lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau 640 darab 9.81, awak akan dapat 6,300 lebih. Maksudnya ada 640 something macam tu. Okay. Manusia yang dalam tu mungkin dalam 300 kg. Yang lagi 300 kg tu lift. Okay, yang tu adalah berat. Okay, itu adalah berat. Kena tahu ke mana arah bagi berat. Awak kena tahu arah bagi berat. Okay, kita tahu berat mestilah sentiasa ke bawah. So awak kena lukis lah bagi nampak. Sebab kita nak tengok perbezaan dia. Kalau dia bergerak pada arah yang sama, kita akan tambah. Kalau arah dia berbeza, kita kena tolak kan. So lah ni, arah bagi berat semua orang tahu dia mesti ke bawah. Okay, bila berat ke bawah, iaitu 6,400, maksudnya dia bertentangan dengan satu daya yang dikenakan pada kabel lift. Kabel mengenakan satu daya ke atas, okay, dia akan tarik. Lift ni dia macam sistem takal. Tali. Ni mesin dia lah. Dia akan tarik. Kita duduk dalam ni. Okay, awak duduk dalam ni. So, mesin tu nanti dia akan tarik kabel tu. Okay, so kita akan terangkat naik atas lah. So, daya yang dikenakan ke atas tu adalah 8,000 Newton. Okay.
lebih besar daripada berat keseluruhan lift dengan penumpang tadi. Kalau dia sama, mungkin dia tak boleh naik atas. Okay? Ataupun kalau orang yang naik itu lagi orang yang naik tu terlampau ramai, okay? Lift tu memang dah berat dah 300 kg. Campur orang yang naik tu ramai sangat, mungkin dah jadi sampai 8,100 So ke atas 8,000 Newton, ke bawah 8,100, maka lift tak boleh naik ke atas. Okay, lift akan turun bawah lah. Selalu dia akan bagi amaran kalau dah sama-sama daya ataupun daya tu dah lebih daripada yang dia mampu tarik, dia akan bagi amaran. So mungkin seorang atau dua orang kena mengalah lah, kena turun dulu, tak boleh naik lagi. Okay. Jadi untuk kes ni, cikgu nak awak tahu arah bagi berat. Okay, semua orang kena tahu. Berat melibatkan satu daya yang disebabkan oleh tarikan graviti. Jadi berat, daya dia ke bawah. So kalau kita nampak kat sini, arah dia bertentangan. Satu kat atas, satu kat bawah. So satu kat atas, satu kat bawah, 800 tolak 6,400. Okay, kalau kita anggap yang kat atas tu positif, yang bawah ni negatif, maka positif 8,000 kena tolak dengan 6,400. Jawapan kita positif 1,600. Okay, so positif ni menunjukkan arah dia ke atas. Okay, arah dia ke atas. Okay. Daniel, Fatihah, Amni, Alif. Okey ke? Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okey. Boleh kita sambung? Diam je. Okey. Seterusnya kita tengok untuk yang seterusnya. Dua daya 8 Newton dan 4 Newton bertindak pada satu objek. Okey. Dia tak sebut ke mana tapi dia lukiskan. Okey, dia lukis 8 Newton sebelah kanan, 4 Newton pun sebelah kanan. Maka magnitude dia jadi magnitude maksimum lah. Kenapa dia sebut maksimum? Sebab awak terus tambah. Tak ada yang tolak dia. Kalau dia duduk sengit macam ni, 18, 16, okey. Dia tak boleh tambah 8 tambah 6 maksimum maksudnya kalau dia bertindak pada arah yang sama. Okey, bertindak pada arah yang sama baru dia boleh dapat maksimum. Okey. So 8 tambah 6 dapat 8 tambah 4 dapat 12. 12 tu nilai dia positif, makanya objek tadi akan bergerak ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Okey, manakala untuk yang ni, yang soalan B, satu bergerak ke sebelah kanan, 8. Satu pergi sebelah kiri, so kita tolak dengan 4, maka kita akan dapat 4. Masih positif, maksudnya objek bergerak ke sebelah kanan dengan daya hanya 4 Newton. Compare dengan yang kat atas tadi tu, dia bergerak dengan daya 12 Newton. So yang ni kita panggil minimum sebab kita terus tolak. Okay, terus tolak 4. 8 tolak 4. Okay, menentukan magnitude dan arah daya paduan bagi dua daya yang mempunyai sudut tepat antara satu sama lain. Yang ni kita gunakan kaedah segi 4 selari. Okay, kaedah segi 4 selari. Kalau 4 dengan 3 Newton tak ada masalah sebab segi 4 selari melibatkan satu sudut tepat. Dia macam ni lah. 4, 3. So yang tengah-tengah tu 5. Okay, yang ni mudah. Jadi 5 Newton ni adalah daya paduan. Ini kalau kes melibatkan awak kena buat eksperimen di makmal. Untuk daya, awak mesti nak kena guna neraca spring. Okey, neraca spring neraca spring. Kalau kita tarik, kita kena tarik dengan satu daya 4. Satu lagi kita tarik dengan daya 5. Dengan daya 3. Tapi make sure kedua-duanya tu antara 4 dengan 5 tu mesti sudut tengah-tengah dia 90 darjah. Okey, maksudnya kita dah nak kena ada satu objek yang bagi bantu kita tarik pada sudut 90 darjah. Kemudian apa yang kita nak perhatikan kat sini ialah
apakah neraca spring ketika ni bagi bacaan? Kalau kita tarik satu objek tu dengan daya 4 Newton dengan 3 Newton, so yang hasil tambah dia tu berapa? Okay, hasil tambah dia tu bila kita letakkan neraca spring di objek tu, kita akan dapati neraca spring akan bagi bacaan 5 Newton. Okay. Ini kalau buat eksperimen di sekolah lah. Kalau tak buat secara teorinya, macam tu lah. Okay, mungkin cikgu awak tak ada kesempatan nak buat ke. Dia punya cara dia macam tu lah. Okay, berapakah daya paduan F? Okay, yang tu kena buat eksperimen di sekolah. Sekarang kita nak bincangkan. Kenapa tak nampak? Boleh tak respon, Sat? Awak nampak apa di sini? Awak nampak skrin cikgu nampak apa? Nampak aktiviti 4. Membincangkan daya paduan. Okay, thank you. Untuk aktiviti 4, kali ni kita nak tengok bagaimana daya-daya lain yang bertindak terhadap objek sekiranya kita tengok objek tu macam stabil, tapi sebenarnya ada daya-daya yang bertindak. Okey, kita nak bincang nama-nama daya tersebut. Okey, membincangkan daya paduan yang bertindak ke atas satu objek dengan bantuan gambar rajah. Okey, sekarang ni kalau masuk exam dia suruh kita label, awak kena label objek yang duduk diam-diam. Yang duduk diam-diam tu ada 2. Dia mesti kena ada 2 daya. Okey, walaupun kita nampak buku tu duduk elok-elok kat sini, nampak macam tak ada apa kan. Sebenarnya buku ni sendiri mengenakan berat dia di atas sesuatu permukaan. Okay, maksudnya bila dia ada berat, dia ada satu daya ke bawah. Okay, bila dia ada berat, dia ada satu daya ke bawah. Dan yang berlawanan dengan berat ni, yang menunjukkan yang buku ni tak tenggelam masuk dalam meja, tak masuk dalam tanah, tak tenggelam, ada satu tindak balas yang bergerak ke atas tu, kita panggil dia tindak balas normal. Okey, tindak balas normal ni adalah nama daya tau. R adalah tindak balas normal. Jadi untuk semua objek yang duduk diam-diam atas permukaan, dia ada berat dan dia mesti ada tindak balas normal. So jangan ingat tak ada label lah. Awak rasa macam, oh ni dah stabil dah, tak ada daya yang bertindak. Ada. Okey, kalau berat saja, buku tadi akan sentiasa bergerak ke bawah. Okey, buku tadi akan sentiasa nak masuk dalam meja, sentiasa nak masuk dalam tanah, dia akan sentiasa nak turun ke bawah. Tapi disebabkan kita ada satu lagi tindak balas yang akan menyebabkan dia stabil duduk satu tempat saja, namanya adalah tindak balas normal. Okay, yang ni banyak pelajar yang tak perasan. Sebab tindak balas normal ni dia tak perasan itu adalah nama daya. Okay, tindak balas normal adalah daya ke atas. Okay, bukan buku sajalah, semua objek yang kita letak dia duduk stabil, dia ada tindak balas normal. Okey, untuk benda yang tergantung pula. Benda yang tergantung contohnya tali, buaian, gambar kan. Kita gantung frame gambar dekat dinding, kita ada satu daya ke atas yang lawan dengan objek tu sendiri. Okey, objek tu mesti dia ada berat dia. Berat dia sentiasa ke bawah. Benda yang tergantung ni kita nampak macam dia duduk diam kan. Sebenarnya ada 2 daya yang bertindak. Nampak mak awak pakai rantai? Okay, nampak mak awak pakai rantai. Rantai tu pula batu dia besar. Okay, batu dia besar ke bawah tu, dia ada satu daya ke bawah, nama dia berat. Okay. Dan satu lagi daya yang rasa ke atas ni, kita panggil tegangan. Sebab tu kalau kita tengok benda yang berat, kita bawa benda yang berat, kita akan rasa tegang. Bawa beg plastik berat. Okay, bawa beg plastik, pergi membeli belah. Okay, berat ke bawah, ada satu lagi daya ke atas, nama dia tegangan. Okay, tegangan. So, tegangan dengan berat, dia mesti equal. Dia mesti sama, barulah tali-tali tak putus. Kalau berat melebihi tali, tegangan tali, maka tali putus. Kalau tegangan lebih tinggi, tak ada masalah. Okay, jangan berat yang lagi besar. Okay. So, boleh jadi juga nanti untuk spring, okay, untuk tali, untuk apa-apa yang tergantung lah. Okay,
Kenapa kena tahu nama daya ni? Sebab kebanyakan kita tak sedar wujudnya tindak balas normal dengan tegangan. Okay, tegangan ni pun nama daya juga. Okay. Satu lagi ya. Bila pelajar kita sebut labelkan daya, dia mesti nak kena sebut macam ni. Daya graviti, daya geseran. Nak kena ada perkataan daya lah kan. Tapi bila sebut berat, dia tak tahu kata daya tu pun adalah berat tu adalah daya. Sebab apa? Sebab kita tak tulis daya berat. Berat tu sendiri adalah daya. Tegangan tali tu sendiri adalah daya. Tindak balas normal tu adalah daya. Dia tak payah nak sebut daya dah dekat dia. Okey, tak payah sebut dah daya kat dia. Macam orang yang nama Nur Cahaya. Nama dia memang dah Nur dah cahaya dah. 2 kali sebut Nur Cahaya. So, berat ni sendiri dah menunjukkan daya disebabkan tarikan graviti. Okey, so awak tak payah sekali lagi sebut daya berat. Okey. Nampak macam simple, benda yang cikgu terang sebut macam dengan penting sangat kan. Memang penting lah sebab kebanyakan pelajar nanti bila sebut berat atau tindak balas normal dia dah tak tahu dah itu adalah daya. Bila suruh label sekali, ada ke? Ada lah. So, kita tengok contoh bagi satu objek yang bergerak. Okay, bila dia bergerak, maksudnya dia ada satu daya ke depan, okay, dia ada satu daya ke belakang. Dia tak boleh daya ke depan saja. Dia mesti daya ke depan dan ke belakang. Kalau daya ke belakang tu mungkin sikit lah. Ataupun hampir tak ada. Okay, begitu juga dengan kereta tu. Kalau kita tengok kereta tu dia tak terbang, maksudnya dia ada berat. Dan kenapa kereta tersebut tak tenggelam? Sebab dia ada tindak balas normal. Jadi, nama bagi daya yang bergerak ke depan, namanya adalah daya tujahan enjin. Terbalik ni. Yang ke depan ni. Ini daya geseran. Yang ke belakang daya geseran. Yang berlawanan dengan dia. Kita tukar. Okey, waktu label sah. Okey, yang ke depan namanya daya tujahan. Okey. Daya tujahan maksudnya masa ayah awak tekan minyak tu, dia bergerak ke depan tu kan. Yang tu kita panggil daya tujahan. So, daya geseran ni ada daya ke belakang. Daya tujahan selalunya kita label dia sebagai F besar. Okey, daya yang berlawanan dengan dia, yang kat belakang, daya geseran disebabkan tayar ke, disebabkan angin ke, kita guna F kecil. Okey, so daya tujahan ke depan dengan daya geseran ke belakang, mesti ada daya tujahan lagi besar. Kalau tak macam mana nak bergerak ke depan? Okey, tindak balas normal dengan berat, yes, dia boleh jadi sama nilai. Sama. Sebab kereta tak tenggelam, kereta tak terapung. Okay. So, 4 daya tu kena boleh label lah. So, untuk nanti kalau kita tengok kapal terbang dekat angkasa ke apakah, kita akan label lagi. Ni untuk objek yang stabil di permukaan jalan. Okay, bagi contoh seterusnya. Kita nak bincangkan daripada yang bertindak ke atas satu objek dengan bantuan gambar rajah ni. Gambar rajah jasad bebas satu objek yang menunjukkan objek tersebut duduk sengit macam ni. Duduk sengit macam ni. First sekali kita kena tahu yang berat sentiasa ke bawah. Okay, sentiasa ke bawah. So first kita akan label yang kat bawah ni lah. Okay, yang kat bawah ni. Okay, kemudian tindak balas normal dari penahan. Okey, tindak balas normal dari permukaan satah condong. Maksudnya yang untuk N dengan R dia mesti ambil daripada permukaan asal tadi. Berat saja dia ke bawah. Okey, nanti dia ada pengiraan, kita akan jumpa balik. Okey, kita akan jumpa balik yang ni. Seterusnya untuk objek yang bertindak seperti roket. Okey, seperti roket. Roket kita tahu dia bergerak ke atas, maknanya dia ada satu daya tujahan ke atas. Jangan ingat semua benda kanan kiri je. Tengoklah kita punya objek tu macam mana. Kalau roket, dia mesti bergerak ke atas. So, dia ada satu daya tujahan ke atas. Yang berlawanan dengan dia adalah rintangan udara. Maksudnya masa dia nak naik tu, ada rintangan udara. Lagi ada apa? Ada apa? Berat roket tu sendiri. Okey, so ada 2 lah. W dan R.
So yang kat atas adalah daya tujahan kat atas. So awak kalau kita tengok nanti daya tujahan kat atas ni dia mesti lebih daripada W4 plus R. Kalau berat dia 10,000 Newton, rintangan ke bawah dia 500 Newton, maksudnya 10,500 ni adalah minimum. Okey, maknanya dia bukan minimum, dia mesti melebihi 10,500 Newton. Kalau tidak, tak ada pecutan lah. Nak naik ke atas mesti nak kena ada pecutan. Kalau tak ada pecutan, dia berlawanan. Dia tak boleh nak bergerak. Okey, dia kena pecut ke atas. Seterusnya adalah untuk trailer yang bergerak. Ni kes macam kereta tadi. Kalau arah gerakan dia ke depan, nama dia daya apa? Daya apa kat depan ni? Daya tujahan ke depan ke daya tujahan enjin ke ada perkataan tujahan. Okey. Kat sini dia guna daya tarikan. Boleh, samalah tarikan, tujahan. Okey, untuk ke belakang daya geseran. Ke bawah ada berat trailer dan yang kat atas tindak balas normal. Okey, seterusnya kita nak tengok untuk satu kereta yang menunjukkan maklumat tentang magnitude daya paduan bagi sebuah kereta dalam keadaan gerakan yang berlainan. Okey, kalau keadaan kereta tu pegun. Pegun tu maksud dia apa? Okey, pegun maksudnya ialah tidak bergerak. Okey, pegun tu maksudnya duduk diam lah, stationary. Kalau duduk diam, maksudnya kereta tu halaju dia kosong. Bila halaju dia kosong, of course pecutan dia pun kosong. Okey, bila pecutan dia kosong, maknanya F dia pun kosong. Pasal apa cikgu kata F kosong? Okey, dia mai balik daripada satu persamaan ni. Persamaan basic dia, persamaan dia F sama dengan MA. Okey, A ni kalau dia kosong, automatik F pun akan jadi kosong. Awak ambil lah jisim berapa juta pun, daratlah dengan A yang kosong ni, F awak mesti akan dapat kosong. So daya paduan akan jadi kosong jika tiada pecutan. Okey, tak ada pecutan, maksudnya daya paduan kosong. Okey, make sense tak? Kalau kereta ayah awak bergerak dengan satu hal laju yang malar, laju dia malar 80. Tak bertambah 90 ataupun tak berkurang 70. Maksudnya kereta ayah awak pecutan dia kosong. Pada waktu tersebut, daya paduan adalah sama. Daya paduan dia adalah kosong. Maksudnya tujahan ke depan dia dengan seretan dia adalah sama. Maksud dia apa? Maksudnya kalau time ayah awak kereta yang laju tadi 80 km sejam tu, awak minum air pun tak tumpah. Sebab tak ada daya paduan. Dia tak ada macam awak nak tersentak ke depan ke ataupun nak ke belakang ke. Tak ada. Okay. Jadi daya paduan kosong ni menunjukkan yang kereta tadi stabil. Kita tadi stabil. Jadi tak semestinya kereta pegun. Kereta bergerak pun boleh jadi daya paduan kosong jika hal lajunya malar. Okay. So kalau kita nak buat perbandingan bagi nilai-nilai, bagi daya-daya yang bertindak, W dengan R sama. Memang sama lah. Kalau tak sama, berat lagi besar, dia akan tenggelam. Balas normal lagi besar, dia akan terapung. So, W dengan R ni memang sentiasa sama. Okay. Tapi daya tujahan ke depan dengan seretan, kalau tak ada pecutan, maksudnya mereka pun sama. Okay, mereka pun sama. Okey, sampai setakat tu cikgu tengah cerita tentang pecutan kosong lah. Sekarang ni kita ada satu kereta yang bergerak. Okey, kereta ni bergerak. Tadi kereta yang duduk diam. Sekarang ni kereta kita bergerak. Okey. Mula-mula pergerakan kereta pasal lah. Okey, jom kita imagine kita tengah duduk dalam kereta sekarang ni. Okey, mula-mula kita duduk dalam kereta. Ayah nanti akan pakai seatbelt lah. Semua pakai seatbelt kan.
Lepas tu mula-mula kita tengok yang dekat minyak tu kosong. Lepas tu bila ayah tekan minyak, tekan tang pedal minyak tu, dia akan naik kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita punya kereta ni sentiasa meningkat dia punya laju. So pada waktu tersebut, wujudnya pecutan. Okay, wujudnya pecutan. Mula 10, naik 20, naik 30, naik 40, 50, 70, 80. Okey. Sampai 80 ayah awak maintain 80. 80, 80, 80, 80. Sampai satu waktu tak jumpa tol. Okey, jumpa tol takkan nak bawa 80 juga. Even awak ada smart tag ke kan. Jadi ayah nampak dah jauh, ayah akan pelankan kereta 80, 70, 60, 80, 80 balik. 50, 40, 30, 20, 10, last sekali kosong. Okay. So pada waktu ni, pada waktu yang tengah duk meningkat tu, 10 naik 20, naik 30, naik 40, yang pada waktu ni maksudnya hal laju dia meningkat. So bila hal laju dia meningkat, adanya pecutan. Okay, pada waktu ada perubahan pada hal laju, daya paduan bukan kosong. Okay, F dia tak sama dengan kosong. Okay, sama juga masa dia nak berhenti. Daripada 80, tekan minyak, 70 jadi 60, jadi 50 sampai kosong. Maksudnya hal laju dia semakin berkurang. Okay, bila hal laju semakin berkurang, maksudnya wujudnya nyah pecutan. Okey, ada nyah pecutan. So, bila ada pecutan ataupun nyah pecutan, maknanya daya tak sama dengan kosong. Jadi, untuk kes atas yang kes bawah, daya paduan bukan kosong. So, sekarang ni apa yang kita nak bincang adalah kita nak bincang pada waktu hal laju dia sama saja. Ayah bawa kereta, dah naik lebar raya kan, dah stabil dah, 80. Walaupun kereta kita laju, tapi awak duduk dalam kereta, awak tak rasa macam pening. Awak tak rasa macam tergoyang depan, belakang kan. Minum air pun tak tumpah. Okey. Tapi masa ayah tengah tekan minyak tu, daripada 10 ke 80 tu, kalau kita minum air silap, takut sedap. Sama juga masa ayah nak break kereta. Masa 80, 70, 60 tu, pergi minum air ke, mungkin akan tersedap. Air tumpah ke, masuk hidung ke. Okey, sebab apa? Sebab pada waktu tersebut, daya paduan bukan kosong. So, apa dia membawa, apakah implikasi kepada daya paduan kosong ataupun daya paduan wujud ni? Daya paduan kosong tu maksudnya dia stabil. Kata dia stabil. Daya paduan kosong ni maksudnya stabil. Ni dalam bahasa kampung kita lah, stabil. Bila stabil, daya paduan kosong maksudnya dia tak ada pecutan. Dia stabil, dia seimbang. Kata dia stabil, seimbang. So dalam kes dia tengah duduk naik hal laju ni, dia tak seimbang. Dia ada daya paduan. Masa dia tengah turun hal laju ni pun sama juga, dia tak seimbang, dia tak stabil. Dia ada daya paduan. Okey. Inilah pasal kita nak belajar ni, sebab kita nak tengok banyak mana pecutan yang dia ada. Ada tak pecutan, ada tak mungkin adanya pecutan. Okey. Macam tu lah. Jadi kalau kes kereta kita masih stabil, dia berada di bahagian yang sini. Iaitu hal lajunya seragam. Banyak pelajar ingat, bila kereta duduk bergerak, daya paduan ada. So kereta tak stabil, kereta tak seimbang. Salah. Waktu kereta duduk diam-diam, stationary, dan waktu kereta tengah bergerak dengan hal laju seragam, dua-dua bahagian tu kita anggapkan daya paduan kosong dan sangat stabil, sangat seimbang. Okey. Nak kena ingat yang tu. Okey, seterusnya. Sekiranya, ni cikgu catat lah tadi. Dia buat tanya. Sekiranya kereta bergerak dengan pecutan. Pecutan seragam. Maksudnya dia naik sikit-sikit, dia naik elok-elok lah. 10, naik 20, naik 30 dalam selang masa yang sama. Dia tak ada tekan minyak tu daripada kosong tu je 80 lah. Ni kita bayangkan ayah kita bawa kereta. Ayah kita kan bawa kereta steady. So naik sikit-sikit. So pecutan yang seragam akan menghasilkan satu hal laju yang semakin bertambah secara seragam. Di sini wujudnya satu pecutan.
Okey, maksudnya pecutan tak jadi kosong lah. Bila yang pecutan kosong tadi cikgu sebut tadi? Pecutan kosong kalau sentiasa 80, 80, 80. Tekan minyak kita duk tengok kan, kita duk main phone kan, tengok ayah awak buat kereta. Duk 80 lagi, 80 lagi. Ayah ni tak mau tekan minyak ke? Dia tekan. Tapi dia maintain kan. Dia tekan minyak maksud nak lawan dengan daya geseran saja. Okay, dia nak lawan dengan daya geseran angin, tayar. Okay. So dia kena maintain macam tu lah. Okay. Maksudnya di sini pecutannya tak kosong, maka wujud daya paduan. Okay, bila ada pecutan, maka bila pecutan tak kosong tu maksudnya ada pecutan lah. Maka daya paduan pun wujud. Okay. So, kalau kita masukkan dalam formula F sama dengan MA, ada A, maknanya ada F. So, kalau A dia tak kosong, maka F-nya pun tak kosong. Okay. Formula kita senang je, F sama MA. Okay, daya sama dengan jisim darat dengan pecutan. Okey, jom kita tengok pada waktu pecutan, apakah keadaan bagi keempat-empat daya ni. Okey, tindak balas normal dengan berat masih sama. Okey, sama. Tindak balas normal dengan berat sentiasa sama. Okey, tapi daya tujahan ke depan mesti lebih dari seretan. Maksudnya, kat depan ni, kalau lah 200 Newton, kalau belakang ni mesti kecil daripada 200 Newton. Mungkin 100. Jadi dia mesti bergerak ke depan. Daya paduan akhir dia tu mesti 100 Newton ke sebelah kanan. Okey. Kalau lah daya seretan dia lagi besar daripada daya tujahan, kereta kita mungkin akan menunduk ke belakang. Tengah-tengah bawa kereta, tengok angin kencang, Ibu Taufan tolak kereta kita. Ayah tekan minyak pun tak jadi apa. Gerak ke belakang. Na'udzubillah. Tapi dekat negara-negara luar, pernah berlaku tengah bawa kereta, tak boleh nak gerak ke depan. Tak tahu, pasal orang mundur ni. Rupa-rupanya angin kuat sangat tengah tolak. Jadi daya seretan ni lebih besar daripada daya tujahan. Okey. Kalau awak ada soalan, awak boleh insert, masuk tanya je. Okey. So, cikgu, kalau tak ada orang tanya soalan, cikgu anggap semua faham. Okey. Sebab minggu depan, kita akan jawab soalan SPM. Jadi awak kena faham betul-betul yang ni. Cikgu akan bagi soalan SPM. Okey, untuk bahagian daya paduan. Okey, kita tengok untuk kes drone. Okey, drone ni sebenarnya kalau kita baru letak keluar daripada kotak, okey, baru pula dia tengah off lah. Okey, dia tengah off, dia akan pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak. Hal laju pun tak ada. Hal laju dia kosong. V dia sama kosong. So, kalau V sama kosong, nak ingat apa lagi? Dah hal laju pun tak ada, takkanlah pecutan ada kan? So, pecutan pun kosong. Maka, kalau pecutan kosong, daya paduan pun kosong. Jadi, hanya ada apa yang kita nampak kat sini. Kali ni, kita tak guna tindak balas normal. Sebab tindak balas normal, kita letak untuk objek yang atas meja kan? Dia tak tenggelam, dia tak terangkat, kita guna tindak balas normal. Tapi untuk drone, kita guna satu daya ke atas. Daya yang angkat dia ke atas tu kita panggil dia daya angkat. Okey, daya angkat. Apa beza daya angkat dengan daya tujahan? Okey, kita tengok balik. Yang roket tadi. Okey, kalau roket kita panggil tujahan. Tujahan tu dia lebih kepada perkara yang menghasilkan satu pecutan. Okey, menghasilkan satu pecutan dengan satu impak yang besar. Okey, impak yang besar. Mai daripada api roket tu kita panggil tujahan lah. Selain tujahan ni dia melibatkan pembakaran bahan api. Okey, macam kereta daya tujahan ke depan. Macam tu. Tapi kalau nak guna untuk untuk drone tu daya tujahan, mungkin tak salah tapi kurang sesuai. Okey, kurang sesuai sebab mana ada drone pecut tujah ke atas macam tu kan, dia naik sikit-sikit macam tu kan. So yang sesuai dengan dia kita boleh guna daya angkat. Okay, yang berlawanan dengan dia yang ke bawah, kita panggil dia berat. Okay, kita panggil dia berat. So, daya angkat dengan berat ni, dia sentiasa berbeza mengikut situasi. Kalau situasi yang pertama, iaitu drone baru duduk atas tanah tu, berat dia dengan daya angkat dia adalah sama. Kalau kes ni, kalau awak kata berat lebih besar daripada daya angkat,
boleh jadi drone masuk dalam tanah. Ataupun kalau duduk diam langsung tak bergerak, kita tak guna daya angkat pun tak apa. Kita boleh guna tindak balas normal. Macam dengan objek buku apa tadi tu kan. So kita ada satu kat bawah tu berat, yang kat atas tu ada R. Okey, boleh juga. So R dengan W dia kan sentiasa sama untuk objek yang duduk diam kan. So dalam kes ni berat dengan daya angkat pun sama. Okey, boleh guna dua-dua. Daya angkat tak salah. Okey, boleh guna daya angkat. Dan kalau tak mahu guna daya angkat, boleh tidak balas normal pun boleh. Untuk kes ini sahaja. Okey. Untuk kes kedua, kalau dia bergerak ke atas dengan satu pecutan. Macam kita baru start waiter tadi tu, ayah bawa waiter 10, naik 20, naik 30, 40 laju dia kan. So untuk drone, dia naik ke atas, dia mesti dia macam tu dulu kan. Takkan dia tiba-tiba kalau laju dia tak bertambah macam nak naik atas. So dia mesti akan naik atas dengan satu pecutan. So bila wujud pecutan, maknanya apa? F sekarang ni tak lagi kosong. Kalau logiknya kita gunakan dalam formula F sama dengan MA. Kalau A kita ada, maka F pun ada. Jadi kalau pecutan ada, maka daya paduan tak jadi kosong. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah daya angkat lebih dari berat. Okey. Maksudnya yang ke atas ni menang daripada yang bawah. Katakan berat dia 200 Newton. Mana ada drone sampai 200 Newton? Drone selalunya 1 kilogram macam tu je. Berat gila tu pun. Okey. Katakan drone ni 10 Newton kat bawah. So daya angkat dia mesti katakan 50 Newton. Okey, ni contoh lah cikgu bagi. Drone ni berat lah 1 kilogram ni. Okey, daya angkat lebih daripada berat, maka wujudnya pecutan, adanya daya paduan. Okey. Cikgu terbalik ni. Sebenarnya kita kena sebut daya paduan dulu. Ada daya paduan, baru wujudnya pecutan. Okey, untuk kes bila dah naik tempat tinggi, lepas tu dia statik. Dia bergerak pelan, sama je kan. Pada waktu tersebut, halaju dia seragam. Okey. Berat dia adalah sama dengan daya angkat. Nampak macam kat bawah tadi pun macam tu juga kan. Ini macam kes kereta kita dah bawa, tadi tak tahu dah 80. Ayah bawa kereta 80 km sejam, stabil je. Pada waktu tersebut, drone kita tu dalam keadaan yang seimbang. Dalam keadaan yang stabil. Di mana pecutannya kosong dan daya paduan dia pun kosong. Okay. Ni kalau nak explain, naik soalan objektif, explain macam tu lah. Tak payahlah explain naik tangan macam cikgu tu. Awak explain guna ayat lah. Okay. Jom kita selesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan pecutan satu objek. Okay, sekarang ni kita nampak ada pokok kelapa. Sebiji buah kelapa tu jisimnya 2 kilogram. Okay, 2 kilogram. Awak keluarkan dulu. Bila kita dapat soalan, awak kena keluarkan apa kuantiti fizik yang kita dapat daripada soalan. Okay, cikgu nampak kat sini ada jisim. So, kalau jisim, jangan tulis jisim. Kita terus tulis dia punya simbol. Okay, cek balik nota dekat 4, simbol-simbol untuk kuantiti fizik. Kalau kita tulis jisim, macam mana kita nak guna formula? Okay, kita kena tulis simbol dia. So, jisim, simbol dia M. M sama dengan 2 kg. Sedang jatuh dengan pecutan 9. Pecutan apa simbol dia? Pecutan acceleration. So, simbolnya A. 9 ms negatif 2. Lakar gambar raja objek bebas bagi buah kelapa tersebut. Okay. Sekarang ni dia nak awak lukis satu gambar rajah yang menunjukkan daya lah. Okay, nak menunjukkan daya. So kita ada daya ke bawah. Okay, daya ke bawah berat dan daya ke atas ialah rintangan udara. Sesuatu objek yang jatuh bukan jatuh bebas, dia mesti akan ada rintangan udara. Awak belajar masa tingkatan 4 dulu. Ada satu tajuk tu, tajuk dia jatuh bebas. Jatuh bebas tu adalah satu keadaan di mana objek tu jatuh hanya disebabkan oleh tarikan graviti sahaja. Tapi untuk semua objek yang dekat bumi jatuh, mesti kena ada rintangan udara walaupun sikit. Okay? Kita boleh assume tak ada rintangan udara.
Okay, sekiranya dia bagi dalam soalan. Mungkin dia dah kawal, dah persitaran, tak ada angin, tak ada apa kan. So, kalau ada, kalau dia tak sebut abaikan tu maksudnya ada rintangan udara. So rintangan udara mesti berlawanan dengan arah pergerakan. Macam kita seret kasut, okay, kita bergerak ke depan, geseran kita ke belakang. Dia berlawanan. Okay, rintangan udara pun sama juga. Rintangan ke atas, berat ke bawah. Ni kita nak hitungkan daya paduan. Jadi bila nak cari daya paduan, kita akan guna formula apa yang cikgu sebut tadi? F sama dengan MA. Itu kita dah ada M, kita ada A, awak masukkan saja. Cuma kat sini cikgu nak tekankan SPM mesti nak kena ada unit. Jadi kalau daya tu awak ingat Newton tak ada masalah. Tapi kes yang tak ingat, M tu cikgu nak awak tulis sekali dengan dia punya nilai. So tulislah F sama MA. So M kita ganti dengan 2 kg. Darab dengan A. A tadi 9, MS negatif 2. Okey, 2 darab 9 dapat 18. Unit dia, gabung terus. Jadi kg, MS negatif 2. So awak akan dapat sama unit ni dengan dalam skema. Okey, Newton pun boleh. Dalam skema dia ada senarai lah unit-unit yang awak akan diberi markah. Yang tak diberi markah, kalau awak tak tulis unit. Tak ada unit, 18 tu tak ada guna. Awak tulis 18 tu 18 apa? 18 sen. 18 kilo. 18 apa? So kena tulis 18 kg MS negatif 2 ataupun 18 Newton. Okey, soalan C, nyatakan arah daya paduan. Okey, kita tahu yang buah kelapa jatuh ke bawah. Jadi rintangan udara dia sangat kecil. Sangat kecil. Berat dia pula besar. So siapa yang menang ni? Mestilah berat yang besar ni menang. Maka buah kelapa akan jatuh ke bawah. Walaupun ada satu perkara yang menghalang dia, ada rintangan yang menghalang dia, tapi dia tetap menang. Nak jatuh ke bawah. Okey. Dia arah daya paduan kita sebut ke bawah. Ke bawah. Okey, berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa jika pecutan graviti ialah 9.81? Okey, macam mana nak cari ni? Okey, kena cari dia punya apa? Berat buah kelapa. Okey, macam mana nak cari berat buah kelapa? Cikgu guna slide lain, dah penuh dekat sini. Nak cari berat, formula berat sama dengan mg. M ialah jisim. Okey, buah kelapa jisim dia 2 kg. G tu ialah nilai bagi pecutan graviti di bumi lah, iaitu 9.81. Okey, unit dia MS negatif 2. Okey, bertekan kalkulator 2 darab 9.81 dapat apa? Okey, sama tak ni? Kena cari lah. Dua darab 9.81. So kita dapat 19.62. Unit dia kg ms negatif 2 ataupun Newton kan. Okey. Sekarang ni dia nak awak cari apa? Dia nak kita cari rintangan udara, magnitude rintangan udara. Okay, berapa magnitude rintangan udara jika daya paduan dia adalah 18. Okey. Kena tahu dulu formula daya paduan. Daya paduan ataupun F adalah sama dengan, ni buah kelapa, bawah, atas. Mana menang tadi kita kata? W kan? Yang kat atas tadi rintangan. So kalau yang menang ni, kena tolak dengan yang kalah. Okey, daya paduan kita dah dapat dah. Daya paduan yang kita ambil daripada formula F sama dengan MA tadi tu. Kita dapat 18 kan? So kita ganti daya paduan dia 18. Berat buah kelapa ni kita dapat daripada sini. 19.62. So carilah R. Pindahkan R sebelah sini. So 19.62. Ini positif 18 mesti jadi tolak. Okey. Kita dapat 1.62 Newton.
Macam tu. Formula ni sama je untuk semua formula daya paduan. Kalau kereta ke, kotak ke, tengoklah siapa yang menang. Kalau F menang daripada R, kita tak guna F. Okay, katalah kat depan ni nama dia daya tujahan. Kat belakang ni rintangan kan. So kalau T menang, so T tolak R, dapatlah daya paduan. Okay, apa-apalah kalau roket pula. Roket naik ke atas kan. Daya tujahan kat atas lebih besar daripada W. So T tolak W, kita akan dapat F. Macam tu. So formula ni bukannya nak suruh awak tak hafal. Tapi formula ni sebenarnya formula yang logik lah. Logik akal. Daya paduan nak dapat macam mana? Daya yang besar tolak daya yang kecil, maka kita akan dapat daya paduan. Okay, macam tu. Okay, jadi kita tengok soalan ni pula. Satu peti berjisim 50 kg. Okay, apa yang kita dapat kat sini? Kita nampak perkataan jisim kan? So, kita keluarkan M. M sama dengan 50 kg. Ditolak oleh satu daya 200 Newton. Daya. So, daya F. Okay, ditolak ke kanan. Okay. Kemudian dia kata kat sini ada daya geseran. Daya geseran ni kita faham dia adalah satu daya yang bertentangan dengan daya tolakkan ke depan tu. So kita anggapkan dia F kecil lah. F kecil 50 Newton. Okey, nak selamat sebab kita tahu arah dia ke belakang, kita letak zat negatif. Okey, sebab daya geseran memang bertentang arah dengan daya tujahan. So berapa pejutan peti itu? Okay, mula-mula sekali kita nak cari daya paduan dulu. So, kita nak guna formula F sama dengan MA. F ni daya paduan. So, nak kena cari daya paduan dulu. Daya paduan macam mana nak cari? Ambil daya yang ke depan tu. Okay, F tolak dengan daya kat belakang. Tolak F. Ataupun kalau daya paduan kan kita ambil semua daya kita tambah kan. So, kalau kes dia dah bertentang arah, kita tolak terus lah. So, kita akan dapat 200 Newton tolak 50 Newton. So, daya paduan kita adalah 150 Newton. Barulah kita masukkan 150 Newton ni dalam F sama dengan MA. Okay. Kita ganti tempat F tu 150 sama dengan jisim dia 50. Carilah A. Guna teorem Pythagoras. Guna persamaan linear, tinggal A kat sini. 50 ni bawa main sebelah kiri. Jadi 150 bahagi 50. Okay, 15 bahagi 3 dapat 3. Okay, unit dia macam mana pula? Tadi sepatutnya cikgu tulis siap-siap tau. 150 tu unit dia apa. Barulah kita tak tertinggal. Okay, cikgu tak suka kalau tulis nilai saja. Dia nak nampak serabut sikit tak apa. Sebab last kali kita akan dapat unit yang betul. Okay, cikgu tulis balik formula. F sama dengan MA. F daya paduan ni kita letak kat sini 150. Okay, 150 ni unit dia apa? Kalau Newton. Newton ni sebenarnya unit dia kg ms negatif 2. Bahagi dengan kita nak cari A sama dengan F per M. Okay, kita nak bagi dengan M. M tadi ialah 50 kg. Okay, kg atas, kg bawah potong. 0 potong. 15 bagi 5 dapat 3. Unit yang tinggal kat sini ialah MS negatif 2. So, pejutan unit dia MS negatif 2. Confirm betul. Kalau tak tulis unit, gigit jari lah. Nampak macam pandai kan? Tak tahu unit tak tulis. Tak dapat. Nak dapat A+ memang kena tulis unit sebab A+ markah 90 kat atas. Kalau awak memang minat bahagian engineering apa semua, fizik ni penting lah. Memang awak boleh masuk engineering tapi kita nak ada scholarship kan? So kita nak bagi dapat A. Okay, jadi kita tengok sikit lagi. Kalau dalam lift, kita ada tengok lift tu, lift bergerak macam mana. Okay, kat sini dia bagi kita seorang budak perempuan berada dalam lift.
dia berdiri di atas penimbang. Beratnya ialah W. So kita tahu W ke bawah lah arah dia. Tindak balas ke atas adalah tindak balas normal. Lift pegun juga bergerak ke atas atau ke bawah dengan laju seragam. Apa yang kita nampak kat sini, A dia sama dengan kosong. Dia tak habang kat kita. Dia tak beritahu pun kita A sama dengan kosong. Tapi kita tahu kalau lift pegun maksudnya V dia kosong. Kalau V dia kosong, A dia pun kosong. Ataupun kalau laju seragam tetap dengan laju yang sama kan. Maka tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, kita masukkan dalam formula F sama dengan MA, maka F sama dengan kosong. So, kalau F sama dengan kosong, bacaan penimbang ni dengan berat badan dia adalah sama. Tak ada satu tarikan. Kalau ada pecutan, mana ada daya paduan, mungkin berat penimbang tadi tu ada perbezaan dia. Okay, so dalam kes ni, kalau dia 50 kg, so 50 darab 9.81, yang ni lah dia punya berat. Tak ada tambah. Okay, sama. Kalau jisim kita 50 kg, so dekat penimbang akan tunjuk 490.5 Newton. Tapi banyak penimbang dalam kilogram kan, dia tak bagi dalam Newton. Dia bagi dalam kilogram. Kalau ikutkan penimbang yang menggunakan spring tu, memang kalau ikutkan tu berat lah kita dapat lah. Tapi dia dah convert dalam kilogram. Okey, jom kita tengok sekiranya lift tadi bergerak ke bawah. Okey. Dan dia pecut. Kita tengok satu-satu. Seorang budak perempuan berada dalam lift. Dia berdiri di atas penimbang. Beratnya ialah W yang bertindak ke bawah dan tindak balas normal ke atas. Lift bergerak dengan pecutan A, tapi ke atas. Okey, dia bergerak dengan pecutan A ke atas. Okey, antara R dengan W, siapa yang menang kalau dia berjaya naik atas? R yang menang. Okey, kalau R yang menang, maksudnya R lebih daripada W. Cerita dia macam tu. R lebih daripada W. Kalau tak lebih, maksudnya tak ada daya paduan, tak ada lah pecutan. Ingatlah R tu apa? R tu daya juga. Daya ataupun tindak balas normal kan. Jangan ingat R tu nama bacaan menimbang lah. R pun adalah tindak balas ke atas. W pun nama daya juga, iaitu berat. Jadi dah ni antara dua-dua daya ni, kalau lift bergerak ke atas, yang menang ialah R. So bila R lebih besar daripada W, maksudnya R lebih besar daripada mg. Mg tu apa? Mg tu berat lah. Kan formula W sama dengan mg. So R lebih besar daripada mg. Okay. Daya paduan pula. Daya paduan F sama dengan MA. Maka bila kita nak cari daya paduan, kita nak kena ada MA. Macam mana nak cari MA? Kita nak kena tengok banyak mana beza antara R dengan dia punya berat. Okay. Dia nak cari F, F mesti ambil yang besar, R tolak dengan W. Okey, R nak tolak dengan W. Nak cari R, nak cari F, R tolak W ataupun R tolak mg. Okey, nanti jawapan kita daya paduan F tadi tu, kita akan dapatkan MA. Kenapa nak cari MA? Sebab kita nak cari pecutan dia. Okey, lah ni kita nak cari dulu beza apa semua tu kan. Nanti kita guna formula ni lah. Sekiranya sekiranya lift bergerak ke atas. Tengok siapa menang lah. Kalau W yang menang, nanti W yang tolak mg. Okay, jom kita tengok kes seterusnya. Kalau lift bergerak ke bawah dengan pecutan. Okay, siapa menang sekarang ni? Sebut ke bawah kan? So, bila ke bawah, W yang menang.
So W lebih besar daripada R. So bila kita nak cari F sama dengan yang mana besar atau yang kecil? W tolak R. W pula sama dengan apa? W sama dengan mg. Mg tolak R sama dengan F. Okey? Dapat? Jadi macam mana nak cari nilai R? Awak boleh guna persamaan linear saja. Kalau kita nak cari R, bawa R masih sebelah sini, F tolak masih sini. Okey? Tak ada masalah. F ni pula kita boleh gantikan dia dengan MA. Sebab apa? Formula dia F sama MA. So kalau nak cari R bawa sebelah sini. R sama dengan MG tolak MA. Okey, mana-mana ayat bagi formula ni yang sesuai yang kita boleh guna, semua betul. Untuk kes lift bergerak ke bawah. Okey? Jom kita try satu soalan sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini. Seorang penumpang berjisim 60 kilogram. Penumpang lift lah. Okey, jisim dia 60 kilogram. Lakarkan graf rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan simbol R untuk tindak balas normal. Okey, jom kita lupa dulu. Ke bawah, nama dia W. Ke atas, nama dia R. Okey. B mana? Soalan B tak ada terusi. Hitungkan magnetik tindak balas R apabila lift dalam keadaan pegun. Ingat pegun R dengan W sama kan? Kalau pegun R sama dengan W. Jadi awak nak cari R, nak cari tindak balas normal ataupun nak cari bacaan pada apa? R ni boleh jadi tindak balas normal, boleh jadi tindak balas pada boleh jadi bacaan pada penimbang. Okey. So R sama dengan W, R sama dengan mg. Jisim dia 60 kg. Darat dengan G 9.81. Yang ni tak boleh guna dah. Ni zaman dulu. Zaman kakak-kakak awak. Zaman awak tak boleh guna darat dengan 10, kena darat dengan 9.81. So jawapan awak 60 darat 9.81, kita akan dapat 588.6 Newton. Okay, so yang atas ni salah lah. Salah kata 50. Ini 60 kan? Sini jawapan dia. Okay, soalan seterusnya. Bergerak ke atas dengan pecutan 2 ms negatif 2. Okey, cikgu tak mahu tengok ni. Yang ni dia guna 50 kg. Okey, kalau bergerak ke atas, siapa yang menang sekarang ni? R menang ataupun W menang? Okey, R menang. Jadi, kita akan guna formula daya paduan sama dengan R tolak W. Okey, kita nak cari R kan? So, nak cari R, bawa R masih sebelah sini dulu. Ataupun nak tinggal R kat sini pun boleh. R sama dengan F. Ini negatif W, macam ni jadi tambah W. Di F ialah daya. Okey. W ialah berat. W ialah berat. R ialah bacaan. Okey, jadi nak cari daya ni, formula dia MA. Tambah dengan W pula MG. Sama dengan R. Cikgu sambung kat sini. So, R sama dengan MA. M tadi 60 kg. Darat dengan 9.81. Apa dia? 9.81 tu adalah pecutan. Tambah dengan mg. Jisim dia 60. Ini adalah pecutan yang dia bagi. Ini adalah pecutan yang dia bagi, iaitu 2. So, kita guna pecutan yang dia bagi. Darat 2. Tambah dengan mg 60 darab dengan g 9.81. Jadi kita tambahlah. 60 darab 2 dapat 120. So 60 darab 9.81 tadi sama macam kat atas ni kan. 588.6.
Maka jawapan dia untuk apa tu? Kalau bergerak dengan percutan seragam ni kan. Ni sini cikgu tak. 708.6 Newton. Okey, sabutnya. Okey, last sekali. Kalau dia bergerak dengan laju seragam. Laju seragam ni dia bagi pi lah berapa pun. Yang pentingnya kita tahu laju seragam maksudnya percutan dia kosong. Kalau percutan dia kosong, maksudnya, cikgu selesaikan kat atas. Kalau percutan kosong, maksudnya R sentiasa sama dengan W. Jadi nak cari R, kita cari mg. Mg kita dapat 60/9881 588.6 Newton. So jawapan nombor 3 dan jawapan nombor 1 sama. Pasal apa? Sebab kedua-duanya percutan adalah kosong. Okey. So cikgu ingat sampai setakat tu dahulu untuk hari ni dah pukul 10. Pada pelajaran akan datang, cikgu akan sambung sikit lagi bahagian ni dan cikgu akan bagi soalan SPM. Okey, soalan SPM yang bahagian ni lah. Kemudian cikgu akan tunjuk balik kaedah kita nak lukis menggunakan segi 4 selari. Maknanya cikgu akan ambil 10 minit yang pertama tu untuk tunjuk balik bagaimana nak lukis guna segi 4 selari. Kemudian kita akan sambung bagi habis bahagian ni, kita punya bahan. Kemudian dalam waktu tu juga cikgu akan bagi bahan baru untuk daya paduan sebab lepas habis ni ada lagi dalam 8 slide tu kita akan masuk daya paduan. Okey? So sebarang soalan awak boleh type, boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, so cikgu ingat setakat tu dulu. Minta maaf kalau ada salah silap, terlambat, tercepat sangat ke. Okey? Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Bye Ain. Bye Dania. Bye Alia. Bye Adam. Amni. Bye.